Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Hashtag JPN Melaka jenama nombor 1. Hashtag PPD Alor Gajah jenama kerajaan nombor 1. Yang dihormati Tuan Haji Abdul Malik bin Harun, Tuan KPPD Alor Gajah, Puan Haja Zuraini binti Bakri, Pegawai SIC plus PPD Alor Gajah, Puan Ariza Abdul Rahman, Ketua Unit SIC plus PPD Alor Gajah, pegawai USTP Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gajah dan guru-guru akademik di seluruh daerah Alor Gajah pada hari ini. Alhamdulillah, saya ingin merakamkan rasa kesyukuran kehadrat ilahi kerana sektor pembelajaran daerah Alor Gajah telah dapat mengambil inisiatif untuk menyediakan video pembugaran dan penjaminan kualiti pentaksiran PBD, bilik itu pentaksiran bilik darjah di Alor Gajah sebagai rujukan dan tontonan guru-guru daerah Alor Gajah ini dalam melaksanakan pentaksiran murid-murid di daerah ini dengan betul dan tepat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, guru-guru dan semua pegawai di daerah Alor Gajah, saya ingin merefleksikan diri kita lah berkenaan dengan PBD sebenarnya. PBD adalah satu perkara yang dah lama, tuan-tuan dan puan-puan. Dah lama. Kita ni rasa teruja sangat bila nampak benda ni diutamakan kerana dalam fokus PPM sebenarnya menyebut bahawa prasekolah hingga ke tingkatan 3 adalah disebutkan sebagai berorientasikan kepada pembelajaran. Hanya tingkatan 4 dan 5 berorientasikan peperiksaan. Jadi ini benda kita kena pegang. Okey. Dalam PBD ni kita lihat bahawa ada dilaksanakan dengan surat perkeliling sebagainya, iaitu berkenaan dengannya tidak ada ujian peperiksaan bagi darjah 1, 2 dan 3. Dan 4, 5, 6 macam biasalah PBS dan juga ujian lah. Biasa ni. Tapi oleh kerana tidak ada lagi sekarang ni kita lihat UPSR. UPSR dikatakan setelah dimansuhkan dan PT3 juga telah dibatalkan. Jadi kita kena lihat istilah mansuh, dimansuhkan dengan dibatalkan. Jadi dia punya perbezaan di situ. Mansuh pada pandangan saya dah tak ada lagi lah. Perbezaan tapi batal tu kemungkinan wallahu alam kita akan sambutlah apa yang turun daripada kementerian tu, kita akan sambut. Dan PBD sendiri pada kita punya kedudukan dasar kita hanya sebagai bimbingan saja. Jadi apa yang turun daripada KPM ke JPN kepada kita bimbing semua guru daerah kita, terutamanya yang terkini berkenaan dengan PBD yang sudah jadi tajuk utama, yang mana pentaksiran ni mesti dilaksanakan dengan betul. Bukan duk kata tadi pentaksiran itu dinilai dari segi mesti berdasar kepada professional judgement. Professional, bukan pada personal judgement. Saya dah benda ni sebenarnya dah lama tu. Bila dia keluar, saya dah dapat reflect apa yang berlaku di dalam keadaan kita di sekarang ni. Terutama daerah kita ni, kita perlu jaga-jagalah. Sebab kita alhamdulillah syukur kita ada pakar-pakar kita. Pakar-pakar dari segi PPD ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di peringkat sekolah, tak kira di sekolah menengah ataupun sekolah rendah, boleh mendapatkan bantuan kepakaran daripada kita di sini. Untuk ni. Setakat ni, apa yang kita boleh bantu tuan-tuan adalah kita melaksanakan VD ni untuk semua guru-guru, pegawai di sekolah, pentadbir dan sebagainya melihat, memfokuskan apa sebenarnya
konseptual PBD itu. Sebab tu kadang-kadang konsep salah tuan-tuan perempuan, apa kita buat selama ni adalah benda yang salah. Dasar mesti betul. Perkara asas mesti betul. Perkara yang paling utama tu betul. Temanya betul. Pelaksanaannya betul. Perekodannya betul. Janganlah kita mengaplikasikan benda yang tidak betul, yang tidak sah, tapi kita rujuk pada pakar kita. Kerana kalau kita baca pada pembacaan luas kita daripada internet, mungkin daripada tu kurang jelas. Jadi kita nak lebih baik kita bertanya yang orang yang pakarnya untuk memberi bantuan pada kita di pihak sekolah masing-masing. Okay, tuan-tuan, ini baru permulaan. Bagi saya, inilah gear 1. Gear 1 daripada saya sendiri untuk memulakan pada sektor pembelajaran, usahakan sesuatu supaya dapat membantu kita, terutamanya guru-guru di sekolah rendah. Kerana kita lihat bahawa sekolah menengah telah pun melaksanakannya, dipanggil sebagai libat urus. Istilah libat urus di antara JPN dan PPD dan semua sektor akademik yang mana ada berkepentingan terhadap PBD ni. Jadi kita di sini tak nak boleh tunggu lagi, kita pun nak mesti bantu guru-guru di sekolah rendah supaya mereka pun akan menjalankan proses PBD itu di sekolah masing-masing, dan ia adalah menjadi paling utama sekarang. PBD itu dilaksanakan secara betul dan tepat prasekolah sehinggalah kepada ketingkatan 3. Tuan-tuan dan puan akan dihidangkan dengan video klip tadi berkenaan dengan penerangan Hajar Zuraini, itu SIC Plus Sains Sosial kita, Alor Gajah, dan akan juga dibantu oleh pegawai-pegawai lain. Kita tak nak kerja kita satu je, kita akan melibatkan unit-unit lain di bawah sub-unit pembelajaran untuk membantu kita untuk menjayakan sesuatu perkara yang kita laksanakan. Okey, satu perkara ni kena betul-betul kita faham. Nampak? Bukan setakat tahu, kita faham, tapi kita boleh melaksanakan penilaian pentadbiran itu dengan tepat, tuan-tuan. Walaupun tahap pencapaian tadi 1 hingga 6, kat situ kita pula nilai diri kita. Terutamanya, adakah kita tahu? Adakah kita faham? Adakah kita boleh melaksanakan? Itu sama, nampak? Dia kena pada kita balik. Jadi ini yang kita nak bimbing tuan-tuan perempuan di pihak sekolah supaya melaksanakan perkara itu dengan lebih efisien lagi, supaya tidak boleh katakan tidak tepat lah, dia tidak mengikut justifikasi kerja lah, tidak mengikut pola yang telah disediakan, panduan yang disediakan. Jadi kita betul-betul semua win-win situation. Dan murid jangan menjadi mangsa keadaan. Itu yang paling penting. Proses kejadian itu adalah satu proses di mana anak-anak ini akan menduduki peperiksaan pada tingkatan 4 dan 5, dan kita nakkan mereka adalah anak-anak yang ada masa depan dan boleh meningkatkan diri mereka dengan begitu baik sekali. Bak kata saya punya ayat begitu marvelous sekali, tuan-tuan puan, supaya kita dapat melahirkan generasi kita yang masa depan yang betul-betul excellent. Ini dia, tuan-tuan. Itu saya. Jadi tuan-tuan dengar nanti betul-betul konseptual. Dia dengar juga tentang cara bagaimana hendak melaksanakan pentafsiran tu, macam mana nak merekodkannya. Kemudian ada juga unsur-unsur penjaminan kualiti yang berbentuk macam mana. Mungkin dari segi disebut sebagai rutin ke, masalah rutin ke atau masalah bukan rutin dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan puan, kalau kita faham, kita dalami itu betul, kita dengan mudah, tuan-tuan, kita dapat mentafsir anak-anak murid kita dengan begitu baik sekali. Sebab tu kadang-kadang bila gambaran dikata pada TP1 dan 2, bagi saya, TP1 dan 2 dalam tahun semasa tu, dia tidak statik. Dia boleh berubah. Sebab tu kadang-kadang bila seorang datang tengok, kenapa TP1? On the spot mengata, kenapa TP1?
kan dia mesti faham konseptual. Kerana kalau ia boleh berubah, pada hari ini saya tengok dia tepi satu pada kemahiran yang sama. Contohlah, saya mengajar PJ. Masa mengajar PJ, lompat katak murid tak boleh buat. Tapi dalam pemerhatian saya tadi, nampak? Kaedah pemerhatian kan? Murid tadi, masa rehat tengok dia boleh lompat. Saya dah boleh taksirkan dia. Bahawa dia dapat di mana ranking dia. Tak pencapaian dia. 1, 2, 3, ataupun 4, seterusnya ke 6. Jadi dia tidak statik. Kalau besok tengok dia lompat lagi baik, saya mungkin boleh kata dia tahap TP 4 pula. Kerana dia telah menceburkan diri dalam sukan, lompat tinggi. Contoh, berjaya menjabat Johan, mewakili sekolah, mewakili negeri. Nampak? Tahap tu akan berubah dalam tahun semasa. So, inilah dinamakan proses secara holistik dan juga kemenjadian murid itu dia tidak statik dan dia akan dibimbing sepenuhnya oleh guru-guru sekolah agar pencapaian tahap mereka boleh berubah daripada rendah terus kepada yang tinggi, yang lebih baik. Itu saja saya doakan tuan-tuan dan puan agar semua mempunyai satu sifat kolaboratif yang menyeluruh, tak kira di sekolah atau di PPD, saling connected. Yang penting kita connected. Kita di sini adalah untuk membantu tuan-tuan di sekolah. Kita bimbing tuan-tuan di sekolah. Dan kalau pegawai saya datang ke sekolah, saya mohon tuan-tuan menerima mereka sebagai kawan-kawan yang sama dengan kita supaya kita merasai bagaimana orang menolong kita tu, kita rasa pertolongan tu betul-betul kita dapat rasai. Janganlah kita kata dia datang saja dia tak ada apa yang kita. Saya nak mereka beri bimbingan dan bantuan pada tuan-tuan dan puan. Semua sektor di bawah sektor pembelajaran. Kita ada sektor apa pembelajaran? Sektor pengupayaan guru, SIC Plus. Kita ada pendidikan Islam. Kita ada pendidikan khas. Kita ada pemulihan khas. Dan akhir sekali, walau akhir tapi sangat penting. Tetapi itu namanya STP, Sumber Teknologi Pendidikan. Dan ini saya ucapkan ribuan terima kasih kerana mendengar. Dan insyaAllah kita akan bertemu di masa-masa yang akan datang. Sebelum saya tamatkan sesi ucap pertama saya ini, saya nak ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Guru-guru di luar sana, terutamanya di daerah kita. Dan juga mungkin dia dengar oleh luar daripada sini, negeri dan juga di pendidikan nasional. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marvelous. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu-cikgu. Salam Melakaku Maju Jaya. #PPD Alor Gajah, jenama kerajaan nombor 1. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Alhamdulillah pada petang ini saya akan menerangkan tentang serba sedikit lah ya cikgu tentang pembugaran dan penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah bagi sekolah rendah dan sekolah menengah di daerah kita. Namun saya percaya yang cikgu-cikgu telah diberi penataran sebelum ini berkenaan dengan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Cumanya pada hari ini PPD Alor Gajah mengambil inisiatif untuk membugarkan lagi pengetahuan dan bagaimana cara untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah terutamanya sewaktu PDPR. Okey cikgu, seperti mana yang cikgu-cikgu tahu kaedah pentaksiran yang cikgu nak buat ada berapa cikgu? Ada 3 perkara, iaitu pentaksiran melalui pemerhatian, pentaksiran secara lisan dan pentaksiran secara tulisan. Kalau pemerhatian tu cikgu, contohnya cikgu memerhatikan bagaimana murid mencantumkan wayar A dan wayar B sehingga mentol menyala. Maksudnya berjaya lah Okey, kalau secara lisan ni cikgu bertanya kepada murid cikgu. Okey? Contohnya ambil yang sesenang ni cikgu, 1 tambah 1 berapa? Bila murid dapat menjawab, itu pun dah mentaksir secara lisan.
Okey, secara tulisan pula, kalau bersemuka memanglah cikgu boleh nampak dia menulis. Tetapi jangan risau cikgu. Bila PDPR ni tetap juga masih boleh dilaksanakan. Sebab cikgu akan hantar modul ya kalau yang bukan online. Kalau yang online pun mungkin cikgu akan hantar Google Form ataupun akan hantar worksheet ya, lembaran-lembaran kerja yang murid perlu tulis dan murid perlu hantar semula kepada cikgu untuk disemak. Yang itu adalah pentaksiran secara bertulis ya. Okey. Apa instrumen pentaksiran yang cikgu nak guna? Sebab bila kita membuat pentaksiran, kita kena ada instrumen. Contohnya kalau melaksanakan peperiksaan, mestilah ada instrumen juga kan, iaitu kertas peperiksaan. Tetapi bagi pentaksiran yang cikgu nak gunakan, contohnya ya senarai semak, catatan anekdot, hasil kerja murid, buku tulis murid, modul dan seumpamanya ya cikgu. Okey, itu instrumen pentaksiran. Okey. Kalau cikgu nak gunakan senarai semak, ya cikgu, senarai semak ni ada banyaklah. Okey, antaranya penilaian kendiri. Penilaian kendiri maksudnya murid itu menilai diri dia sendiri. Tetapi soalan-soalan di dalam penilaian kendiri disediakan oleh guru. Penilaian kendiri biasanya cikgu akan memulakan soalan-soalan bermula dengan ayat saya. Okey, katakan cikgu dah ajar tajuk buah-buahan. Jadi cikgu akan mulakan soalan pentaksiran tu, saya tahu ini buah durian. Murid akan jawab ujung tu ya atau tidak. Dia akan tik sendiri. Itu ialah penilaian kendiri. Kalau penilaian rakan sebaya, cikgu juga yang akan membuat soalan. Soalan itu akan dijawab oleh rakan dia, rakan yang lain ya. Maksudnya kalau cikgu buat Google Meet, kan semua ada kat situ pun boleh. Sebab dalam Google Meet, kalaulah Google Meet ya cikgu, dalam tu ada pelajar nama Ali, nama Abu, nama Salmah. So bila Ali menjawab soalan, Salmah ni yang akan menilai Abu, ya. Okey, Abu jawab soalan, Salmah yang akan menilai Abu. So contohnya kalau penilaian rakan sebaya ni, soalan cikgu bermula dengan rakan saya. Okey, Abu tadi kita dah soal, Abu ini buah apa? Okey, ini buah durian, Abu kata. Jadi Salmah akan menulis di dalam borang rakan sebaya dia, rakan saya tahu ini buah durian. Itu ialah penilaian oleh rakan sebaya. Manakala penilaian ibu bapa, macam sekarang ni kan cikgu PDPR, jadi cikgu boleh kirimkan ya soalan-soalan ataupun senarai semak untuk ibu bapa menilai pembelajaran anak dia. Kalau untuk ibu bapa ni maksudnya nak tulis ibu bapa dulu pun boleh. Ibu bapa tahu anaknya mengetahui itu ialah buah durian. Maksudnya ibu bapa menilai tentang pembelajaran anak dia ya. Okey. Penilaian guru kepada murid itu biasalah macam soalan macam lembaran kerja lah ya. Okey, cikgu tu menilai murid dia sendirilah ya. Kalau nak buat senarai semak, soalan senarai semak penilaian guru kepada murid, anak murid saya tahu ini buah durian ya. Okey, itu contoh instrumen bagi senarai semak. Bukan wajib cikgu, ini adalah pilihan instrumen yang cikgu nak guna. Jangan cikgu salah faham kata pentaksiran bilik darjah membebankan sebab cikgu kena buat instrumen. Tak. Sesekali kalau cikgu nak buat senarai semak, terbaik. Tetapi kalau cikgu tak ada masa, sibuk, cikgu masih boleh menggunakan buku latihan murid yang biasa, yang memang murid ada. Itu pun instrumen juga. Okey, aktiviti yang kementerian cadangkan untuk pentaksiran ada 5 ya cikgu, iaitu bercerita, permainan, kuis, main peranan ataupun simulasi dan projek mudah. Okey. Ini cadangan sahaja cikgu. Kalau cikgu nak buat aktiviti lain juga boleh. Jangan risau. Ya, yang penting fun learning berlakulah ya. Kalau mengikut Cik Farouk dia sangat kalau boleh dibudayakan fun learning. Tapi pada saya pun bagus ya sebab murid-murid tidak akan bosan dengan PDPC cikgu lah ya. Kalau PDPR ni cikgu macam mana nak buat bercerita ni? Contohlah kita ambil bercerita. Ada cikgu-cikgu tanya saya macam mana nak buat bercerita sewaktu PDPR. Okey, cikgu, kalau cikgu mampu ber-Google Meet dan murid-murid kita ada peranti lah ya. Yang itu senang. Kita suruh teruslah bagi dia bercerita. Kita bagi satu tajuk, hang tuah dia akan bercerita.
Tetapi bagi yang tak ada ya, dia cuma ada WhatsApp ataupun Telegram, kerjasama daripada ibu bapa sangat-sangat diperlukan. So, cikgu kena menjalinkan hubungan yang rapat dengan ibu bapa sewaktu PDPR. Sebab peranti, terutama yang sekolah rendah ya, handphone ke gadget yang ada adalah milik ibu bapa. Jadi, cikgu kena berbaiklah dengan ibu bapa, ada hubungan yang positif dan minta ibu bapa bantu. Kalau anak bercerita, ibu bapa akan membuat rakaman, video itu akan dihantar kepada guru. Tak kisahlah, saya faham mak bapak bekerja kan sampai pukul 5. Jadi kalau malam pun tak apa. Buat rakaman bercerita tu waktu malam, kemudian hantar pada cikgu dan cikgu akan membuat pentaksiran. Dan ini semua adalah evidence yang cikgu kena simpan. Selain daripada modul yang murid-murid jawab, ataupun kalau ada aktiviti, video-video, gambar, ya, kalau murid tu katakanlah melukis. Dia lukis kat rumah, minta ibu bapa ambil gambar, hantar dekat cikgu. Semua itu adalah evidence untuk meletakkan murid itu TP berapa. Ya cikgu, tahap penguasaan dia lah. Okey. Baik, macam mana kita nak menulis di dalam RPH? Yang ini di dalam SKPM Standard 4, ya cikgu, 4.1.1. Okey. Iaitu guru sebagai perancang. Apa yang perlu dirancang dalam SKPM tu? Kalau cikgu perasanlah, cikgu kan kena menilai kendiri kan secara kendiri untuk 3 bulan pertama. Okey. Apa yang cikgu perlu rancang selain daripada objektif yang boleh diukur, ya, merancang ada alat bantu mengajar, merancang aktiviti, yang cikgu kena rancang adalah pentaksiran bilik darjah. Jadi, di dalam RPH cikgu sediakan ataupun tulislah sedikit. Sebab kat sini kan cikgu nak menampakkan yang cikgu telah merancang pelaksanaan pentaksiran, ya. Dalam RPH cikgu tuliskan apa kaedah yang cikgu gunakan. Kaedah tadi ada berapa? Ada 3. Iaitu secara lisan, atau cikgu nak buat secara bertulis, atau secara pemerhatian. Ada yang tanya, mesti buat satu je ke dalam satu subjek tu? Tak. Kalau dalam 1 jam tu, cikgu nak gabung jalinkan ketiga-tiga sekali pun boleh. Cikgu nak buat, misal katakan murid kita ada 30 orang. Ada yang tanya, macam mana nak buat pentaksiran? Murid saya ramai. Okey, cikgu bahagikan 30 orang kepada 10, 10, 10. Yang 10 ini cikgu taksir secara lisan. 10 lagi cikgu taksir secara bertulis. Sebab bila cikgu mengajar, mesti ada cikgu bagi latihan kan? Kemudian yang 10 lagi cikgu taksir secara pemerhatian. Ya. Pemerhatian ni, bila dia menulis, katakanlah dia buat latihan tu, betul, cikgu tengok saja, oh budak ni boleh buat latihan yang saya beri. Itu juga sudah dikira sebagai pemerhatian. Ya, tak adalah setiap orang tu cikgu nak soal. Bila nak menyoal ni cikgu nak mentaksir, cikgu jangan secara beramai-ramai. Cikgu tak nampak. Kalau cikgu kata 1 tambah 1 berapa? Satu kelas cakap 2. Jadi cikgu tak tahu siapa yang tak boleh bercakap. Nah, yang tu tak boleh nak taksir. Bila pentaksiran, cikgu buat secara individu ataupun secara berkumpulan. Yang itu cikgu boleh buat secara pemerhatian. Katakanlah ya, pembentangan secara berkumpulan. Jadi kan semuanya akan bercakap, semuanya ada peranan dia kan. Ada ketua kumpulan akan bercakap. Yang ini akan mengambil bahan katakan. Yang ini akan menjawab soalan daripada rakan kumpulan lain. Yang itu dah dalam pemerhatian secara berkumpulan ya. InsyaAllah. Kalau cikgu cuba praktikkan dengan cara yang betul, sebenarnya pentaksiran ini taklah sesusah yang cikgu sangkakan. Ya. Okey. Kemudian di dalam RPH juga cikgu nyatakan apa instrumen yang cikgu nak gunakan. Ya. Selain daripada senarai semak. Kalau hari itu cikgu rasa macam nak yang mudah, cikgu pakai sahaja buku kerja. Buku kerja murid atau buku tulis yang memang murid dah ada kan, buku tulis tu. Itu pun boleh juga sebagai instrumen pentaksiran ya. Kemudian aktiviti pentaksiran. Okey, aktiviti ni tadi cikgu boleh letaklah, katakan cikgu nak buat aktiviti kotak beracun atau ya, kalau di dalam PAK 21 cikgu banyak aktiviti. Contohnya hot seat lah, katalah cikgu nak buat hot seat. So cikgu buat aktiviti hot seat ya. Maksudnya di dalam PDP cikgu tu
tidaklah membosankan, cikgu bercakap, murid dengar. Ya, tak ada langsung aktiviti, tak ada langsung fun learningnya. Jadi macam tu susah kita nak taksir. Ya, okey. Yang penting ada. Macam mana? Ada yang tanya macam mana nak letak kat mana? Tak kisah cikgu, mengikut kreativiti. Yang penting di dalam RPH cikgu ada tercatatlah apa kaedah pentaksiran, apa instrumen pentaksiran dan apa aktiviti pentaksiran yang cikgu buat pada hari itu ya. Okey, ini dah pun menjawab yang 4.1.1 dalam SKPMG 2 standard 4 Okey cikgu. Seterusnya ini ciri utama dalam PBD tadilah ya cikgu. Jangan risau, nanti kita akan sharekan kita punya slide, cikgu boleh baca dengan lebih jelas lah ya. Pertama mesti dirancang. Sebab nak buat pentaksiran cikgu mesti ada PDCA juga. Ya, plan, do, check, action. Okey. Yang ni tak apa nampak kan? Plan maksudnya cikgu dah rancang dengan cantik, cikgu dah tuliskan, terjemahkan perancangan cikgu di dalam buku RPH cikgu ya. Kemudian do, laksanakanlah dalam bilik darjah. Kemudian check ni cikgu kena semak sejauh mana anak murid cikgu mampu mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kalau dah 4 hari berturut-turut untuk tajuk yang sama, murid masih lagi duduk di TP1, tahap penguasaan yang pertama atau yang kedua, maka cikgu kena berusaha, kena fikirkan intervensi untuk melonjakkan murid tersebut ke TP yang lebih tinggi. Okey, TP untuk tahap penguasaan minimum ni cikgu, sekurang-kurangnya TP 3. Kalau ramai TP1, TP2, dia akan jadi isu lah cikgu. Memang akan dipersoalkan nanti di peringkat PPD, di peringkat jabatan dan di peringkat nasional ya. Tetapi bukanlah saya kata kalau budak tu memang tak boleh, cikgu tak boleh letak TP1, TP2, boleh. Kalau nak letak juga TP1, TP2, cikgu kena ada justifikasi, ada evidence yang mampu ditunjukkan mengapa murid ini masih di TP1 dan TP2. Ya? Okey. Seterusnya aspek yang ditaksir ya cikgu. Sebenarnya banyaklah aspek yang ditaksir. Ini daripada buku PBD 2.0-nya yang telah ditambah baiklah ya. Pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran berbahasa ya, kemahiran komunikasi, kemahiran kinestetik, kreativiti, semua itu perlu ditaksirlah. Sebab kita nak pentaksiran ni cikgu, dia bukan berorientasikan peperiksaan, tetapi perkembangan pelajar kita secara holistik ya, secara menyeluruh okey. Okey, kita tengok tahap penguasaan cikgu. Tahap penguasaan ni ada 6, 1 hingga 6. Dia lebih kurang macam yang dulu jugalah masa PBS. Kalau TP1 tu murid dia macam tahu sahaja. Kalau murid TP2 dia macam tahu dan faham, kan? Okey. Tetapi tengok ya, kalau TP5 dan TP6 dia sudah mampu mengaplikasikan ya, sudah mampu membanding bezakan apa yang ilmu yang dia dah dapat tadi tu ya. Kalau TP6 tu cikgu tengok ya, dan boleh dicontohi. Maksudnya dia punya apa yang dia dah dapat tu dia boleh dicontohi oleh kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain macam perlu mengikut macam mana cara dia belajar ni. Dia dah boleh menyelesaikan masalah macam masalah katalah ya, tambah tolak tadi dia dah boleh selesaikan dengan baik. Macam mana? Itu dah boleh jadi contoh tauladan kepada kawan-kawan yang lain. Itu dah boleh sampai ke TP6 ya. Dia dah boleh kreatif, boleh bagi idea, boleh memberikan pendapat ya. Okey. Itu tahap penguasaan. Baik, saya ambil contoh yang sekolah menengah ya cikgu. Ingat, bila cikgu nak buat TP ni cikgu mesti merujuk di SKP atau di PK 2.0 lah ya. Kalau cikgu PDPR memang kena rujuk di PK 2.0. Dalam di PK 2.0 dia ada standard kandungan, standard pembelajaran tu. Cikgu tengok standard prestasi. Sebab cikgu nak meletakkan TP mesti rujuk standard prestasi ya. Cikgu tak boleh katakanlah hari Isnin, contoh ya, kalau saya bagi contoh ni untuk geografi tingkatan 1 ya cikgu. Cikgu hanya ambil 2.1.1 menjelaskan 4 sistem fizikal bumi. Katakanlah hari Isnin, cikgu hanya ajar 2.1.1 saja.
So, adakah murid ini layak diberi TP 6? Tak layak cikgu. Tengok standard prestasi sebelah dia tu. Kalau hanya menamakan sistem fizikal struktur bumi, murid itu hanya layak diberi TP 1 ya. Tetapi hari Selasa menjelaskan struktur bumi, itu dah TP berapa cikgu? TP 2 ya. Kalau dah mengenal pasti benua, lautan, cuba tengok kat situ. Itu dah TP berapa? Tengok kat situ. Kemudian bila 2.1.4 membincangkan kesan pergerakan bumi, cikgu tengok kat situ. Dekat standard prestasi tu dia dah tunjukkan murid itu sudah layak diberi TP 5. Sebab itu TP ni cikgu jangan macam letak sesuka hati macam saya suka budak ni, saya bagilah TP 3. Yang ni tadi ada tolong saya angkat buku, saya bagilah TP 5. Bukan macam tu ya cikgu. So sebenarnya kalau orang-orang yang berkepentingan turun, dia tengok cikgu punya rekod, perekodan, meletakkan TP murid ni, kalau hari pertama baru macam definisi, tetapi cikgu dah bagi TP 5, nampaklah maksudnya cikgu tidak merujuk di SKP ataupun di PK 2.0 bahagian standard prestasi. Okey. Baik, ini ialah orang kata carta alir bagaimana nak melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Pertama, cikgu mestilah merancang. Biasalah, kalau kita nak mengajar pun kita ikut PDCA. Plan, Do, Check, Action. Okey, mula-mula rancang dulu apa kaedah pentaksiran. Apa instrumen yang cikgu nak gunakan. Apa aktiviti yang boleh cikgu laksanakan untuk melaksanakan pentaksiran. Kemudian do. Do maksudnya cikgu laksanakan pentaksiran dalam bilik darjah. Kemudian bila dah do, kita kena perlu apa cikgu? Merekod. Sebenarnya kan cikgu saya tengoklah cikgu-cikgu di Alor Gajah, dia melaksanakan pentaksiran secara lisan, pemerhatian dan bertulis. Tetapi malangnya yang saya tengok, perekodan dia sangat lemah. Kadang-kadang dia buat tetapi dia tidak rekodkan. Okey cikgu, benda ni perekodan sangat penting. Kalau secara lisan, kalaulah ada orang jabatan KPM turun, cikgu ada buat tak pentaksiran? Ada, cikgu buat secara apa? Lisan. Okey, bila cikgu buat? Semalam saya buat secara lisan, hari ini secara pemerhatian. Tetapi tidak ada hitam putih cikgu. Kalau pergi mahkamah pun cikgu memang kalah lah kalau tak ada black and white ni kan. Jadi perekodan cikgu kena buat. Macam mana nak buat perekodan? Nanti saya tunjuk macam mana ya. Okey, bila cikgu dah rekodkan TP murid-murid, cikgu perlu analisis. Tengok budak tu dalam seminggu asyik TP 1 sahajakah? Kalau asyik TP 1, TP 2, macam mana intervensi cikgu nak menaikkan murid ini untuk capai ke TP 3? Itu perlunya analisis ya. Yang cikgu dah rekod, kemudian cikgu analisis untuk cikgu tambah baiklah murid tersebut ya. Okey, seterusnya melaporkan tahap penguasaan murid. Yang ini nanti BPK akan sediakan tapak, yang itu setahun 2 kali cikgu kena perlu isi rekod 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua ya, yang itu melaporkan dan akan berkongsilah dapatan itu dengan ibu bapa Okey. Saya nak sentuh sikit cikgu pasal penjaminan kualiti PBD di peringkat sekolah. Okey, dalam penjaminan kualiti PBD ni cikgu ada 4 perkara. Pertama, pementoran, pengesanan, penyelarasan dan pemantauan. Okey cikgu, penjaminan kualiti ni terdiri daripada PGB ya, orang nombor 1 lah dekat sekolah. Kemudian barisan GPK, GPK ya. Kemudian kalau sekolah menengah ada GKMP. Kemudian ketua panitia ya, dan juga penyelaras pentaksiran bilik darjah di sekolah. Jadi orang-orang yang kira macam SLT lah ya, senior leader team ni dan middle leader team ini, dia akan bersama-sama duduk di dalam kita panggil jawatan kuasa penjaminan kualiti di peringkat sekolah dan memastikan bimbingan diberi kepada cikgu-cikgu yang kurang bijak dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah ya. Okey, kemudian penyelarasan. Okey, maksudnya kat sini, katalah borang perekodan ni cikgu, kalau dulu mungkin ada borang transit ya cikgu, dulu pakai borang transit. Tetapi untuk yang sekarang ini ya, saya dapat daripada IAB, terpulang kepada kreativiti guru bagaimana nak merekodkan TP murid ataupun merekodkan pentaksiran yang cikgu buat setiap hari.
Sebab pentaksiran ni berlaku dari awal cikgu masuk kelas hinggalah cikgu habis 1 jam tu. Pentaksiran terus sentiasa berlaku, ya. Tetapi mesti direkodkan. Kat mana nak rekodkan? Yang itu terpulang kepada kreativiti cikgu. Tetapi dekat sini nanti saya tunjukkan contoh sahaja, ya. Kalau cikgu ada idea yang lebih baik, cikgu create lah yang lebih baik borang perekodan tersebut, ya. Penyelarasan ni cikgu dalam AJK penjaminan kualiti tadi bermesyuarat, ya, menetapkan bagaimana nak merekodkan pentaksiran. Katakanlah sekolah A dah tetapkan semua pakai borang ini untuk perekodan. Semua pakai borang ini untuk melaksanakan sebagai instrumen pentaksiran. Kemudian memantau, okey? Barisan penjaminan kualiti PPD di sekolah perlu memantau adakah cikgu betul-betul melaksanakan pentaksiran dengan cara yang betul. Okey. Jadi, bila nak memantau pun kena ada instrumen lah kan. Macam kita pergi macam pegawai jabatan kalau pergi sekolah nak membuat pemantauan pun dia kena ada instrumen. Sebab daripada instrumen itulah bukti pemantauan telah pun berlaku. Yang itu pun terpulang kepada kreativiti sekolah. Dia nak pakai buku ke, nak pakai borang-borang catatan ke, tak kisah. Yang penting dicop oleh orang nombor 1 kat sekolah lah, PGB, ya. So, maksudnya ada berlaku pemantauan, penyelarasan. Okey, penyelarasan biasanya diminitkan dalam minit mesyuarat, ya. Kemudian pengesanan. Okey, pengesanan ni pun bertujuan untuk menilai kekuatan, kelemahan, kaedah instrumen yang digunakan oleh guru-guru. Okey. So, untuk penjaminan kualiti bagi PDPR, ya. Nanti ada juga yang tanya macam mana pentadbir nak masuk, sedangkan ni PDPR saya mengajar kat rumah. Okey. Kalau Google Meet, ya cikgu, saya bagi contoh saja. Jika cikgu buat PDPR tu secara Google Meet, cikgu kena ajak sekali pentadbir masuk dalam grup Google Meet cikgu tu untuk dia memantau, untuk dia mengesan, untuk dia melihat bagaimana cikgu melaksanakan pentaksiran dalam PDPR tersebut. Itu cikgu kena ajak. Kalau katakan cikgu cuma pakai WhatsApp ataupun Telegram, so cikgu kena bawa pentadbir ni pun masukkan sekali, addkan sekali dalam grup WhatsApp tu. Sebab daripada situlah pentadbir ni, orang-orang penjaminan kualiti ni boleh memantau cikgu melaksanakan PDPR, ya. Cikgu jangan risaulah macam takut ke apa, tak. Sebenarnya orang-orang penjaminan kualiti ni, pentadbir, dia cuma nak melihat sejauh mana cikgu faham dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah, faham macam mana nak merekodkan pentaksiran bilik darjah, ya, dan faham macam mana nak buat tindak susul terhadap murid-murid yang masih lagi tidak capai TP3 sekurang-kurangnya. Okey, ini carta alis proses pelaksanaan PBD. Macam kecil sangat tak apa, nanti kita belaskan dalam tu. Okey. Okey, ini macam mana kalau cikgu nak membuat nak merancang pentaksiran tadi itulah, ya. Okey. Lihat standard pembelajaran hari itu, lihat standard prestasi, tahap penguasaan minimum ialah TP3, okey. TP ni mesti disokong oleh evidence yang selayaknya lah, ya. Dan bimbing murid untuk capai TP3 sekurang-kurangnya. Kalau dia dah capai TP3, bimbing lagi untuk dia capai TP5 hingga TP6. TP6 ni cikgu, maksudnya dia dah boleh mencipta. Kalau dalam taksonomi belum kan cikgu, peringkat yang tertinggi dalam kebat mengikut aras taksonomi, ya, Syed Makan Anderson, ialah mencipta. Itu dah sampai TP6 lah. Kalau bahasa Melayu ni cikgu, mencipta tu macam mana cikgu? Dia dah boleh mencipta lagu sendiri, dia dah boleh mencipta sajak sendiri, itu dia dah layak TP6. Okey, ini ialah standard prestasi. Kalau ni cikgu tengok, ya, bila yang satu tu macam saya cakap tadilah, dia tahu asas, ya, itu dia layak diberi TP1. Kalau TP2 maksudnya dia dah mempamerkan kefahaman terhadap tajuk yang cikgu ajar, dia dah faham, ya. Okey, kalau 3 ni dia dah boleh mengaplikasikan. Okey. Kemudian tengok, ya, TP6 dia dah boleh menyelesaikan masalah yang bukan rutin. Masalah bukan rutin ni apa cikgu? Kita tengok,
Okey, ini kalau TP3 lah ya, tugasan mudah. TP4, masalah rutin yang mudah. Masalah rutin yang mudah ni cikgu, yang biasa. Ya, maksudnya yang 2 tambah 2, 4. Itu yang biasa ya, rutin yang mudah. Okey, rutin yang kompleks, yang lebih susah lagi lah. Dah ada elemen-elemen kebat ya. Tengok ni ya. Dia dah melibatkan prosedur berlapis yang jelas. Okey. Kalau masalah bukan rutin, yang ini dia dah dimasukkan elemen kebat. Okey, kita tengok cikgu. Masalah bukan rutin. Pertama, penyelesaian yang tidak serta-merta. Kalau saya bagi soalan 2 tambah 2, budak-budak terus dapat 4. Itu serta-merta. Tidak serta-merta ni, dia kena membandingkan cikgu. Contohnya, cuba bandingkan apa perbezaan di antara ibu dan ayah kamu. Dia dah kena fikir tu. Mak saya rambut panjang, ayah saya rambut pendek. Okey? Yang itu dia tidak serta-merta. Dia kena berfikir ya. Okey? Okey, seterusnya menggalakkan lebih daripada satu. Misal kata, kalau kita nak pergi ke Masjid Tanah, ikut jalan yang mana? Dia kata boleh ikut jalan A, lagi boleh juga ikut jalan B, lagi ikut jalan C. Maksudnya jawapan bukannya satu, lebih daripada satu, dan dia boleh berfikir ke arah itu. Okey, seterusnya yang masalah bukan rutin lagi, dia penyelesaiannya memerlukan lebih daripada membuat keputusan ya, dan memilih operasi matematik. Maksudnya nak menyelesaikan tu, dia kena bijak membuat keputusan lah ya. Macam katakan, kalaulah dalam pergaduhan di antara Jebat dan Tuah, Jebat tak mati, tapi Tuah yang mati. Agak-agak apa akan jadi pada Melaka ketika itu. Jadi dia kena berfikir ya, sampai memerlukan logik matematik lah kat situ. Okey. Kemudian memerlukan masa lah. Contohnya tadi kalau saya kata 2 tambah 2, tak payah bagi masa dah. Automatik dia sebut 4. Tetapi kalau kita bagi soalan yang 2 tambah 2 kali 3 tolak 6 bahagi 1, dia akan memerlukan masa untuk menyelesaikan masalah. Itu bukan rutin. Okey, memerlukan masa. Kemudian kita nak galakkan ada perbincangan dalam kumpulan lah. Sebab bila soalan yang dah aras kebat ni, aras tinggi, dia kena berkongsi idea, berkongsi pengalaman, pengetahuan dengan kawan-kawan. Diselesaikan secara kolaboratif ya. Okey, cikgu. Dari segi perekodan pula cikgu. Perekodan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah setiap hari cikgu. Cikgu sebenarnya ada banyak pilihan, cikgu jangan risau. Sebenarnya kalau cikgu nak meletakkan TP setiap hari, di dalam buku tulis murid pun boleh. Tetapi, bila keadaan PDPR ni macam tak sesuai lah. Sebab nanti bila ada orang-orang yang berkepentingan turun, tanya, nakkan data, cikgu macam mana cikgu nak cari? Sebab benda tu tidak terkumpul ya. Tapi kalau nak tulis juga kat situ, boleh, tak kisah Atau cikgu nak create borang sendiri, borang perekodan sendiri yang kemudian dibukukan kan, pun boleh mengikut kreativiti cikgu. Atau cikgu nak guna borang transit yang macam dulu-dulu kan masa kita PBS tu, pun boleh juga. Atau lain-lain catatan, dokumen yang cikgu fikirkan sesuai. Yang penting cikgu mampu menunjukkan bukti perekodan yang cikgu buat ya. Kalau ada siapa-siapa tanya, cikgu tunjukkan yang memang cikgu ada merekodkan pentaksiran bilik darjah. Okey, ini ialah cikgu contoh borang perekodan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Okey. Ini contoh je tak cikgu. Cikgu jangan kata Puan Zuraini suruh buat macam ni, dia pun buat macam ni. Tak, ini contoh sahaja. Sebab saya pergi ke SMJK Pulau Sebang, dia kata Puan bagilah contoh supaya dia boleh ubah suai lagi. Ini sekadar contoh yang memang tak menarik pun. So kalau cikgu ada idea, cikgu lebih kreatif, cikgu tambah baik, jadi lebih baik, itu bonus untuk cikgu ya. Okey, ini contoh ya, borang ada nama guru, ada kelas, subjek apa, masa, tarikh, tajuk, nama murid. Kalau ada 30 orang, cikgu tulislah 30 nama kat situ. Kemudian letakkan tahap penguasaan. Kalau dia dah capai TP1, kenapa? Atau yelah kalau memang baru mula mengajar, TP1 tak apa ya. Katakanlah cikgu dah habis tajuk tu dah seminggu, murid masih berada di TP1, boleh ya cikgu, bukan kata tak boleh. Tetapi buat catatan kat ujung tu, kenapa dia masih berada di TP1. Cikgu kena ada evidence, cikgu kena ada justifikasi mengapa dia masih berada di TP1.
Dan cikgu jangan lupa cikgu kena sentiasa ada nak buat intervensi bagaimana nak melonjakkan yang TP1 naik ke TP3 sekurang-kurangnya. Okey, ni contoh. Okey, ini kalau cikgu nak buat macam untuk 1 minggu. Katakanlah hari Isnin cikgu baru mula dengan definisi. Bagi tajuk tu lah ya, definisi. Kemudian cikgu ikutlah standard pembelajaran seterusnya. Katalah hari Jumaat tu dah sampai yang murid layak lah untuk dapat TP6. Okey, cikgu boleh gunakan borang macam ni lah. Ini contoh saja tau cikgu Okey, jadi kita nampak perkembangan murid untuk tajuk tu. Katakan tajuk wang. Okey, mula-mula hari Isnin cikgu cuma menjelaskan tentang wang ini berapa ringgit, wang ni warna apa, macam tu saja. Okey, katakan dia hanya layak dapat TP1. Tapi hari Selasa dia semakin meningkat, hari Rabu dah semakin meningkat, hari Jumaat dia memang boleh menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan wang tadi, menyelesaikan masalah yang melibatkan wang, so dia dah layak dapat TP5 ataupun TP6. So yang itu pun okey, cikgu boleh nampak perkembangan murid tersebut ya. Okey. Ini contoh saja. Kalau cikgu rasa cikgu ada borang yang lebih baik, cikgu boleh buat Okey. Ingat cikgu tadi pentaksiran mestilah secara holistik lah ya, tidak berorientasikan peperiksaan ya. Pengetahuan, kemahiran dan nilai, itulah perkara yang cikgu taksir ya. Pengetahuan murid, kemahiran tu kan kemahiran berfikir, kemahiran komunikasi, kemahiran berbahasa Kalau nilai tu nilai akhlak dia, sikap dia, nak tak dia membantu kawan, ada tak semangat kerjasama, yang itu pun cikgu taksir juga Sebab kita nak pentaksiran ini melibatkan perkembangan murid secara holistik. Okey, ni ada pesanan cikgu. Jika guru cuti sewaktu PDPR, macam kat sekolah juga cikgu macam bersemuka. Kena ada guru relief ya. Kalau lagi pula hari tu saya tengok ada SMK mana tu, cikgu dia bersalin, cuti 3 bulan. So PDPR tak berlaku. Macam mana tu cikgu, kesian anak murid kita ya. Jadi kalau yang cuti panjang macam tu, of course lah mesti ada guru ganti. Kalau cikgu tu tak datang 1 hari pun, katalah dia kena pergi hospital, medical check up. 1 hari dia tak ada, dia kena maklumkan kepada pentadbir supaya pentadbir boleh uruskan guru relief ya. Sebab PDPR mesti mengikut jadual, berlakulah mesti mengikut jadual yang telah ditetapkan, dan guru ganti tu kena bersedialah, kena tahulah macam mana nak melaksanakan pentaksiran ya terhadap subjek yang dia gantikan tu Okey, kalau ada masalah cikgu boleh buat sesi coaching. Ini terutamanya yang MLT lah, JKMP dan juga ketua panitia ya. Kalau ada anak buah cikgu tu, anak buah tu maksudnya cikgu-cikgu di bawah cikgu ya, di bawah KP, di bawah JKMP, ada masalah tidak dapat melaksanakan pentaksiran, cikgu boleh buat sesi coaching menggunakan model GROW. Okey, kalau tak tahu yang tu boleh call saya lah kita. Ya, saya terangkan secara ni lah, boleh PM tepi lah orang kata Okey, ini ialah buku panduan pelaksanaan pentaksiran yang saya harap sangat setiap cikgu ada memiliki buku ini. Sebenarnya macam saya pun tidak dibekalkan cikgu, saya pun print sendiri buku ini. Saya jilidkan, hantar kat kedai cetak supaya cantik. Buku tu macam ni cikgu. Ni dia. Ni buku ni saya print sendiri. Sebab semua sekarang ni dia hantar kita secara online. Jadi yang ini cikgu baca, insya-Allah dengan membaca buku ini cikgu akan faham bagaimana nak melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Nanti link akan diberi oleh unit USTP lah ya, Cik Izzuan dan juga Cik Kamarul akan berikan link ini macam mana cikgu nak dapatkan buku panduan ini. Okey? Saya rasa dah habis. Itu sahaja. InsyaAllah nanti selepas raya kita ber-Google Meet. Cikgu bolehlah tanya. Ya, kita boleh bersoal jawab. Kalau macam ini satu hala sahaja ya, saya seorang yang bercakap. Okey, semoga ya perkongsian saya yang sedikit ini dapat membantu cikgu lah macam mana nak melaksanakan pentaksiran sewaktu PDPR nanti. Ya, insya-Allah ilmu saya yang sedikit semoga bermanfaat kepada cikgu. Okey. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah dan silap tutur kata, saya minta maaf. Selamat Hari Raya Aidilfitri.